Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang-orang yang bersyukur ke hadratnya, insya-Allah. Pada hari ini kita akan masuk kepada topik yang ketujuh untuk kursus penghayatan etika dan peradaban dengan temanya pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Marilah kita sama-sama menghayati sinopsis bagi tajuk yang ketujuh ini. Pembinaan kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk Malaysia sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa, iaitu Information Communication Technology atau ICT. Ia terjelma dalam bentuk internet, digital applications, Facebook, Instagram dan berbagai-bagai lagi tapak digital yang lain. Ianya telah menular dalam segenap lapisan masyarakat dan generasi, termasuklah di negara kita, Malaysia. Dari satu aspek, kita dapat melihat bagaimana peranan besar ICT dalam merapatkan jurang komunikasi, namun tiada satu institusi sejagat pun yang mampu mengawal perkembangan ini, menjadikannya seperti di terjanggal yang memberikan lebih peluang besar kepada kuasa besar yang mempunyai teknologi yang tinggi. Serentak dengan itu, ICT boleh menjadi kawan dan juga lawan, positif dan negatif, membina dan di masa yang sama menghancurkan. Dengan berleluasanya fake news, contohnya melalui media sosial seperti Facebook, adalah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan juga masyarakat. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangatlah diperlukan oleh semua pihak. Kupasan mengenai pro dan cons ICT ini, budaya digital dan juga disiplin dalam kalangan pengguna ICT perlulah diwacanakan, terutama di kalangan remaja Malaysia hari ini. Perkara ini tidak boleh ditangguhkan lagi apabila kita melihat kepada keburukan yang sangat banyak hasil daripada perkembangan ICT yang begitu dinamik pada hari ini. Objektif tajuk yang ketujuh ini ialah memahami ICT sebagai penggerak kesepaduan nasional di negara kita. 3 hasil pembelajaran yang dijangka diperolehi apabila kita mempelajari bab ini ialah kita akan dapat yang pertama menghuraikan hubungan manusia dan teknologi, yang kedua membincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, dan yang ketiga menganalisis isu semasa ICT di Malaysia. Lima topik yang akan kita bincangkan dalam tajuk ini ialah seperti berikut. Yang pertama, evolusi dan pengglobalan teknologi. Yang kedua, hubungan manusia dan ICT. Yang ketiga, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Yang keempat, ICT sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Dan yang kelima, isu semasa dalam ICT, dan kita akan melihat kepada apakah keburukan-keburukan yang diperolehi ataupun didapati daripada perkembangan ICT yang sangat dinamik pada masa kini. Subtopik yang pertama kepada topik yang ketujuh ini ialah evolusi dan pengglobalan teknologi.
Seperti mana yang kita sedia ketahui, sejak dahulu teknologi telah berevolusi dalam berbagai bidang berkaitan kehidupan manusia. Jika kita melihat kepada aspek pertanian misalnya, ia telah melalui evolusi daripada penggunaan haiwan kepada penggunaan jentera dan R&D yang melibatkan nanoteknologi dan sebagainya. Begitu juga dalam aspek pembinaan dan pengangkutan yang telah pun melalui proses evolusi dengan serba kecanggihan, kemudahan dan serba pantas. Teknologi juga telah mempengaruhi secara global dalam berbagai bidang seperti pertanian dan pemakanan, pembinaan, pengangkutan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan terkini teknologi digital berasaskan kepada artificial intelligence dan juga Internet of Things. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi semakin berkembang secara drastik dan dinamik, memerlukan kepada keprihatinan dan juga kesedaran semua pihak agar ia tidak mengorbankan etika yang sekian lama diamalkan oleh manusia di seluruh dunia. Teknologi telah mempengaruhi secara global dalam berbagai bidang kehidupan kita. Sama ada kita mahu mengikutinya, kita mahu atau tidak, dia pasti akan mempengaruhi kehidupan kita seharian. Pembinaan kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa. Information Communication Technology atau ICT ini terjelma dalam bentuk internet, digital application, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan kemajuan dinamik ini mendatangkan banyak kebaikan dalam hubungan sesama manusia, di masa yang sama juga memberi kesan negatif sekiranya kemajuan pesat ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. ICT adalah konsep teknologi berkaitan maklumat dan komunikasi yang diperkenalkan di Malaysia dalam tahun 1990-an. Ia merujuk kepada perkembangan teknologi memproses data menjadi maklumat menggunakan komputer. Disimpan dan boleh diguna semula apabila diperlukan untuk sesuatu tujuan. Pada masa ini, maklumat dikongsikan melalui sistem rangkaian komputer. Kemudian datang pula selepasnya teknologi komunikasi yang dimajukan sistem komunikasi analog kepada digital sehingga membolehkan data, maklumat dan juga suara digerakkan melalui jaringan komunikasi berasaskan talian telefon, fiber optik dan juga satelit. Istilah ICT meliputi makna yang dapat kita lihat pada hari ini. Bagaimana bentuk aplikasi transaksi dan komunikasi berasaskan platform internet dan digital muncul dalam peranti smartphone sebagai pengantara teknologi maklumat dan komunikasi terkini yang paling utama. Hasilnya, manusia kini menggunakan pelbagai aplikasi dan grup media sosial untuk menjalankan suatu bentuk kehidupan yang baru, yang pada satu ketika dulu tidak pernah terfikir oleh akal manusia. Perancangan perkembangan teknologi di negara kita bukanlah perkara baharu. Pemimpin negara kita sejak dahulu menyedari kepentingan sains dan teknologi dalam membina sebuah negara maju. Justru dalam bahagian pertama rukun negara yang dilaksanakan pada 31 Ogos 1970 lagi, ketika kita menyambut hari kemerdekaan ke-13, kita telah meletakkan satu objektif penting dalam membina negara, iaitu membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
Penggunaan teknologi telah direkod dan dimaktubkan sebagai objektif kelima dalam rukun negara, iaitu membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan juga teknologi moden. Rukun negara ini telah diisytiharkan semasa Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos tahun 1970. Kebijaksanaan tokoh-tokoh silam negara telah menyediakan satu agenda besar masa depan masyarakat negara ini. Hal ini patutlah kita fikir dan hayati sebagai suatu manfaat yang telah kita nikmati pada hari ini. Maaf, ada gangguan sikit. Jika kita melihat pula kepada evolusi ICT di negara kita, ia bermula pada tahun 1983 bila mana Dr. Muhammad Awanlah daripada UM telah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Melaya. Pada tahun 1989, mula dibina rangkaian komputer Malaysia. Pada tahun 1991 pula, jaring, yakni Joint Advanced Integrated Networking telah dilancarkan. Ia adalah langkah untuk menjadikan Malaysia melangkah kepada multimedia super koridor di Cyberjaya. Dr. Muhammad Awanlah, pensyarah kejuruteraan di Universiti Melaya, telah mencetuskan idea merangkaikan internet antarabangsa yang mula dikomersialkan di Malaysia. Kejayaan kewujudan Rangkom dikembangkan kepada jaring. Akhirnya memberi manfaat kepada semua. Kini, berbagai teknologi berkaitan ICT wujud seperti cendawan tumbuh selepas hujan tanpa dapat dibendung lagi. Hasilnya, kita kini berada dalam era di mana teknologi telah menjadi pemain penting kepada kehidupan manusia di dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada aspek ekonomi, politik ataupun sosial. Apakah perasaan anda jika tiada akses ke internet melalui telefon anda pada hari ini? Tentunya dia suatu perkara yang membosankan, suatu perkara yang memenatkan dan satu perkara yang boleh mengganggu kehidupan seharian kita. Begitu pentingnya ICT ini dalam kehidupan kita pada hari ini, dan dia telah pun digarap oleh cerdik pandai yang ada di negara kita pada masa dahulu sehingga hasilnya kita dapat manfaatkan pada hari ini. Subtopik yang kedua ialah hubungan manusia dan ICT. ICT adalah satu alat yang menjadi pengantara yang boleh mempercepatkan urusan manusia. Ia juga memudahkan beban kerja, membantu komunikasi yang lebih lancar. Di samping itu, ICT juga dapat menghubungkan sesiapa sahaja di dunia ini walau di mana sahaja mereka berada tanpa mengira waktu. Kita hanya melihat alat teknologi seperti komputer, sistem wayar yang saling berhubung dan sistem komunikasi berperantara teknologi melibatkan telefon, menara telekomunikasi dan juga satelit. Dalam konteks sains sosial, kesemua ini dilihat sebagai alat yang membantu memudahkan dan mempercepatkan pemprosesan dan penghantaran maklumat. Kita tidak perlu lagi pergi ke suatu tempat untuk mendapat ilmu seperti dahulu. Kita boleh saja berada di rumah, membuka internet dan kita boleh mendapat berbagai maklumat yang ada, yang meluas dan sangat besar peluangnya. Sungguh pun begitu, di masa yang sama, ICT juga dilihat membebankan kepada generasi yang tidak pernah mempelajari atau menguasai ICT dengan baik.
sehingga ICT menjadi beban kepada mereka. ICT juga akan menjadikan beban kepada para pekerja kerana tuntutan kerja tanpa henti 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Di samping itu, kehidupan seharian juga kadang-kadang terganggu, terutama kepada orang yang berhutang. Mereka akan dikejar oleh pemiutang, bil-bil yang perlu dijelaskan, ansuran rumah dan kereta, dan lain-lain lagi. ICT ini juga menjadi beban kepada penyalahgunaan pihak tertentu yang membuka ruang kepada fitnah, cyberbully, scam dan lain-lain lagi. Dia juga menjadi beban baharu dalam bidang pekerjaan, menjadi ketakutan apabila dikejar dengan mudah oleh pihak-pihak bank dan juga keburukan-keburukan yang lain. Tahukah kita bahawa ICT adalah buatan manusia? Manusia yang mereka ICT telah menyusun istilah dan makna yang baik dalam ICT menggunakan prefix E sebagai contoh e-government, e-hailing, e-training dan lain lagi. Konsep dan makna yang tidak baik disusun bermula dengan prefix cyber. Wujudlah istilah-istilah ICT yang menakutkan pengguna seperti cyberbully, cybercrime, cybersex dan lain-lain lagi. Dalam hubungan kemanusiaan iaitu perpaduan, kini wujud istilah yang juga cukup merisaukan seperti hate speech, scammer, fake news, deepfake dan lain-lain lagi. Kita secara sedar ataupun tidak perlulah hidup dalam realiti semasa yang menggunakan ICT dalam kehidupan. Kita tidak mungkin untuk berpatah balik dari tidak menggunakan smartphone, tidak mahu mempunyai data internet atau tidak mahu menyediakan wifi percuma dalam perniagaan. Kita menggunakan ICT dalam hampir semua kehidupan kita tanpa kita mengelaknya, terutama di zaman pandemik COVID-19 yang mana kebanyakan urusan adalah secara online, termasuklah pembelajaran, pembelian dan lain-lain lagi. Justru masyarakat tanpa mengira usia akan dilatih untuk memanfaatkan teknologi ini untuk kemudahan urusan seharian mereka, urusan pekerjaan mereka dan juga pembelajaran. Pelajar-pelajar semua pun terlibat dengan ODL yang memerlukan kepada aplikasi-aplikasi tertentu dalam ICT ini. ICT kini adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Lihatlah cara kita bekerja, membeli belah dalam talian, menukar sistem pos daripada surat kepada penghapusan barangan. Pernahkah kita berfikir perkara ini akan kita lakukan pada satu masa dahulu? Kita perlulah melatih diri kita, masyarakat kita untuk menerima sistem tadbir urus moden dalam ICT ini dalam kita memajukan negara kita. Di samping dalam urusan-urusan peribadi kita. Seperti yang dinyatakan, pada masa kini kita tidak boleh lari daripada menggunakan ICT di dalam pelbagai urusan kehidupan, daripada sekecil-kecil urusan sehinggalah kepada urusan keselamatan negara dan juga hubungan antarabangsa. ICT kini muncul dalam pelbagai bentuk aplikasi yang boleh dimuat turun dan software yang memudahkan urusan seharian kita sebagai pelajar dan pekerja. Kita boleh memanfaatkan teknologi ICT ini sebaiknya dan tidak perlu takut dengan warna kehidupan yang baru ini. Kita juga perlu menyampaikan maklumat-maklumat kebaikan ICT ini kepada keluarga kita ataupun ibu bapa kita yang masih lagi belum terdedah kepada perkara ini. Betapa mudahnya kita dalam kita menghubungi ibu bapa kita ketika kita jauh berada di perantauan. Kita boleh menunjukkan kepada mereka apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa perasaan kita hanya berdepan dengan
smartphone ataupun komputer sahaja. Seterusnya, subtopik yang ketiga ialah etika dalam dan peradaban dalam pembangunan ICT. Berbagai peraturan dan etika telah pun digariskan dan boleh kita temui dalam kita menggunakan ICT, sama ada melalui komputer, internet, smartphone dan juga media sosial. Antara peraturan dan etika yang digariskan ialah ICT yang kita manfaatkan untuk berkomunikasi ini perlulah mengikut etika dengan kita sendiri sedar bahawa kita berhadapan dan berkomunikasi dengan manusia walaupun mereka tiada di depan mata kita secara fizikal. Piawaian yang boleh diikuti adalah sama dengan kaedah berkomunikasi face to face yang kita laksanakan. Ia perlu didasari dengan mengutamakan konsep hormat menghormati, bertolak ansur serta mendahulukan adab sopan dan etika berkomunikasi sesama manusia. Pengguna ICT perlu mengetahui di mana kita berada di dunia cyber ini. Jangan sekali-kali kita leka sehingga lupa diri dan lupa tentang realiti kehidupan kita. Pengguna ICT juga hendaklah mengambil kira masa orang lain, masa mereka bersama keluarga dan masa rehat mereka. Masa kini, remaja terutamanya sangat terkesima dengan fenomena baru ini sehinggakan alam kehidupan mereka sudah bertukar. Malam yang sepatutnya digunakan untuk tidur dan berehat telah menjadi arena permainan dan komunikasi sehingga awal pagi. Sementara siangnya digunakan untuk tidur sepuasnya sehingga kelewat petang. Ibadat solat mula diabaikan dan masa bersama keluarga tidak lagi wujud, menyebabkan hubungan dengan ahli keluarga yang tinggal serumah agak renggang. Mereka lebih rapat dengan kawan-kawan maya mereka berbanding dengan family mereka. Bagaimana pula kita patut menterjemahkan ICT sebagai suatu perkara sahaja dalam pelbagai perkara lain berkaitan dengan kehidupan kita. Kita seolah-olah tidak ada perkara lain dalam kehidupan kita melainkan kehidupan maya kita. Oleh itu, apabila berinteraksi melalui ICT sama ada secara formal ataupun tidak formal, kita perlulah mengambil kira 4 peraturan ini. Yang pertama, ingat komunikasi kita adalah sesama manusia sebagaimana yang telah pun dinyatakan. Yang kedua, kita mesti mengikut piawaian yang telah ditentukan seperti apa yang kita hadapi ataupun kita ikuti dalam kehidupan sebenar kita. Yang ketiga, kita mengetahui di mana kita sebenarnya dan juga kita menghormati orang lain. Subtopik yang keempat ialah ICT sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Sewajarnya kita menggunakan ICT yang ada dengan pelbagai aplikasi canggih yang boleh menghubungkan kita dengan masyarakat seluruh dunia. Kita mungkin tidak pernah terfikir suatu ketika dulu untuk duduk berbincang berkenaan suatu isu ataupun membuat sesuatu assignment dengan sahabat handai kita, kawan-kawan kita yang berada di benua lain, di tempat lain, secara online dengan kita dapat melihat wajahnya. Jadi ICT ini boleh kita jadikan dia sebagai tapak untuk kita mengukuhkan kesepaduan nasional dalam kalangan rakyat di negara kita. Bagaimana kita dapat memanfaatkan ICT ini secara bijak juga apabila kita dapat umpamakan ICT ini sebagai alat yang boleh kita gunakan untuk kebaikan di samping keburukan. Umpamanya satu pisau boleh digunakan untuk memudahkan urusan di dapur. Di masa yang sama, ia juga boleh digunakan oleh penjenayah untuk membunuh mangsanya. Betapa besarnya ICT atau media sosial ini digunakan untuk melaga-lagakan supaya dua golongan yang berpadu, berbaik-baik, berkasih sayang boleh berpecah dan saling bermusuhan. Begitu jugalah ICT
atau secara khususnya media sosial ini boleh menjadi pengantara untuk sesuatu masyarakat boleh bekerjasama, bertolak ansur, saling memahami dan menyayangi antara sesama mereka. Banyak caranya. Contohnya apa yang dilakukan oleh Dr. Munira Abdul Razak, pensyarah Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan UMP, Universiti Malaysia Pahang, telah berjaya membangunkan satu produk inovasi pengurusan kepelbagaian Adam bagi mengukuhkan perpaduan antara etnik, patriotisme dan juga nilai jati diri. Adam ialah singkatan daripada perkataan autentik, dinamik, altruistik dan manusia, yang melihat sejauh mana pelajar kejuruteraan boleh memahami modul hubungan etnik yang mempunyai stigma kurang meminati subjek sains sosial ini. Langkah atau usaha yang dilakukan amatlah baik dan seharusnya mendapat pujian, dan juga kita jadikan dia sebagai contoh bagaimana dia menggunakan ICT ini sebagai satu usaha untuk memupuk perpaduan antara etnik dan juga patriotisme di kalangan pelajar. Bagaimana kita dapat memanfaatkan ICT ini secara bijak juga dapat kita melihat betapa besarnya pengaruh ICT atau media sosial ini digunakan untuk melaga-lagakan supaya dua golongan yang berpadu berpecah dan saling bermusuhan sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Begitu jugalah ICT ini secara khususnya media sosial dapat menjadi pengantara untuk suatu masyarakat boleh bekerjasama, bertolak ansur, saling memahami dan menyayangi antara satu sama lain. Setiap rakyat Malaysia bertanggungjawab sebelum menyebarkan apa-apa berita melalui media sosial. Perlulah terlebih dahulu memikirkan apakah impak dan penyebaran tersebut kepada perpaduan negara. Kalau ianya sekadar melaga-lagakan sentimen di antara kaum, kita perlulah berhenti serta-merta dari menyebarkan sama ada dengan like atau share kepada pihak lain. Amat besar kesannya jika seseorang tidak berhati-hati dalam menyebarkan isu yang boleh menimbulkan polemik kepada semua. ICT yang sangat popular di masa kini adalah satu alat yang boleh kita gunakan untuk menyatupadukan rakyat pelbagai etnik di negara kita sekiranya setiap kita bertanggungjawab menyebarkan maklumat yang tepat sahaja, bukan menyebarkan berita yang tidak betul dan palsu yang boleh memecahkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang etnik di negara kita, sama ada kita sedari ataupun tidak, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Pembinaan perpaduan dan kesepaduan yang wujud memakan masa yang lama dan panjang untuk terus kita bangunkan. Malangnya, ia boleh hancur dalam sekelip mata bila berita-berita palsu disebarkan secara meluas. Sudah pasti dia akan memberikan kesan besar kepada keamanan dan juga perpaduan negara kita. Kita juga dikatakan bijak dalam menggunakan ICT apabila kita memanfaatkannya untuk memupuk kesepaduan melalui menghindarkan daripada menimbulkan isu-isu yang menyentuh sensitiviti etnik dan agama dalam masyarakat berbilang kaum di negara kita. Contohnya tindakan satu pasangan Cina satu ketika dulu dengan ucapan Selamat Hari Raya dengan bak kut teh. Sangat memberi kesan yang besar terhadap perpaduan di negara kita, dan dia wajar dielakkan oleh semua rakyat Malaysia yang cintakan keamanan dan juga cintakan kedamaian di negara kita. Kebiadaban yang dilakukan haruslah ditolak sama sekali dan diambil tindakan yang sewajarnya. Dan pasangan tadi telah pun dihadapkan ke mahkamah dan telah pun dikenakan tindakan yang sewajarnya di atas kesalahlakuan yang telah pun mereka lakukan. Justru pentingnya ICT ini dimanfaatkan sebaiknya
Maka sejak kecil lagi sepatutnya anak-anak dipupuk dan dididik untuk memanfaatkan ICT ini dengan sebaiknya. Generasi baru ini perlu dididik dengan cara bertutur, berkongsi maklumat, menasihati orang lain, berdebat dalam isu-isu tertentu, menonjolkan diri, menyantuni etnik berbeza dan sebagainya, supaya mereka tidak melakukan kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan perpaduan yang wujud di negara kita menjadi hancur, menjadi musnah akibat daripada kaedah yang mereka dalam menggunakan ICT tidak betul, tidak tepat dan tidak wajar. Adab perlulah dijaga, etika perlulah dijaga, walaupun tindakan telah dilakukan kepada mereka-mereka yang tidak beretika di dalam penggunaan ICT ini, tetapi kesalahan-kesalahan ini masih lagi dilakukan oleh setengah-setengah golongan. Subtopik yang terakhir ialah isu-isu semasa ICT. Tidak dinafikan terdapat banyak kelebihan ICT, khususnya internet. Di masa yang sama kita juga melihat banyak keburukannya yang mempunyai kesan buruk kepada masa depan masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Malaysia khususnya tanpa kita sedari. Antaranya ialah anak-anak yang diabaikan kerana ibu bapa sibuk dengan gadget mereka walaupun ketika mereka berada di rumah. Tiada lagi layanan mesra dan gurau senda dengan anak-anak. Anak-anak akan merasa terpinggir dan ini akan mengakibatkan mereka mudah untuk terdedah kepada berbagai masalah emosi dan tekanan perasaan yang memberi kesan jangka panjang kepada generasi yang akan datang. Antara isu hangat yang juga dibincangkan dan kesan daripada ICT dan internet ialah ketagihan kepada video pornografi. Hasil kajian telah mendapati trafik Pornhub di Malaysia meningkat sehingga 84% sepanjang wabak COVID-19, keempat tertinggi di dunia. Fenomena ini sangatlah membimbangkan, menakutkan kerana hasilnya jenayah seksual juga akan meningkat di negara kita. Ketagihan ini memerlukan kepada usaha bersungguh untuk menghindarinya dan ramai antara mereka yang tewas dan mereka berterusan melayari, memuat turun Pornhub. Pornhub ini menyebabkan kesan yang sangat buruk kepada mereka. Fenomena kanak-kanak seusia sebelum setahun sehinggalah ke peringkat remaja pula telah terjebak dengan ketagihan terhadap gadget. Ia menjadi semakin meluas apabila ibu bapa menjadikan gadget ini sebagai jalan keluar kepada masa yang sepatutnya mereka isi bersama anak-anak. Kesan video dan game yang sangat interaktif ini telah menjadikan kanak-kanak begitu terpesona dengannya, menyebabkan ketagihan melampau. Kita sendiri telah melihat bagaimana tanterumnya seorang kanak-kanak bila gadget yang ada di tangan mereka diambil. Ia bukan hanya akan menyekat perkembangan minda mereka, tetapi juga akan memberikan kesan kepada kesihatan fizikal seperti obesiti dan juga rabun. Hari ini semakin kerap kita membaca dan melihat di media sosial ataupun media cetak, polis membuat berbagai pendedahan berkaitan jenayah cyber, khususnya jenayah penipuan atau scam. Setiap pendedahan polis turut disertakan dengan kisah bagaimana mangsa dijerat sehingga terpedaya dan akhirnya mengalami kerugian ratusan ribu ringgit. Berdasarkan statistik oleh laman web Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia MyCert, terdapat 10,699 kes jenayah cyber telah pun berlaku di negara kita pada tahun lalu.
Jumlah itu meningkat sebanyak 25.6% berbanding tahun sebelumnya sebanyak 7,962 kes. Ia menjadi semakin membimbangkan apabila setengah pihak menggunakan ICT untuk tujuan penipuan dan juga jenayah. Penyebaran berita palsu juga merupakan isu ICT yang semakin ketara buat masa ini. Hal ini tidak boleh dipandang enteng oleh mana-mana pihak. Isu penyebaran berita palsu ibarat barah dalam kehidupan rakyat kita sejak kebelakangan ini. Persoalannya, mengapa masih terdapat individu menyebarkan berita palsu? Yang jelas, beberapa faktor menjadi penyebab. Yang pertama, setengah individu sengaja dan sanggup menyebarkan berita palsu untuk menarik trafik internet bagi tujuan pendapatan daripada pengiklanan, selain daripada mencari perhatian. Selain itu, terdapat banyak lagi isu-isu internet dan ICT yang memberikan kesan buruk kepada masyarakat. Antaranya ialah isu keselamatan, pembaziran masa dan lain-lain lagi. Sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita dalam tajuk ini ialah ICT merupakan realiti kehidupan masa kini yang kita tidak dapat lari daripadanya. ICT mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan terbaik. Banyak manfaat yang kita perolehi daripada kemajuan ICT ini. ICT perlu dipelajari, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia dalam mereka menjalani kehidupan. ICT perlu diurus dengan penuh beretika dan meneraju peradaban manusia masa depan, khususnya di negara kita, Malaysia. ICT juga seringkali disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengambil manfaat daripada ICT ini, terutama dalam usaha kita untuk merapatkan hubungan sesama kita, sesama rakyat Malaysia, membina kebaikan-kebaikan, mengambil kebaikan-kebaikan yang banyak daripada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita dan seluruh rakyat Malaysia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.